warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang hasil analisis kami tentang suatu artikel yang telah kami pilih dari segi keutuhan wacana, kejelasan dan sumber rujukan yang terdapat dalam artikel tersebut. Melalui artikel yang kami analisis, kami mendapati bahawa terdapat keutuhan wacana di dalam artikel tersebut. Keutuhan wacana yang pertama ialah kohesi. Kohesi bermaksud perhubungan yang erat ataupun boleh dikenali sebagai tautan. Tautan bermaksud kesesuaian perhubungan di antara ayat dengan ayat yang lain, perkataan dengan perkataan yang lain dan juga frasa dengan frasa yang lain. Berikut merupakan contoh daripada kohesi. Contoh yang pertama ialah permainan dramatik membantu kanak-kanak bereksperimen dan memahami peranan sosial. Terdapat dua perkataan yang disambungkan iaitu bereksperimen, satu perkataan dan satu perkataan lagi memahami peranan sosial. Kedua-duanya digabung oleh perkataan dan. Contoh yang kedua pula ialah pada Januari 2020, pengkaji telah membuat lawatan ilmiah di Sekolah Tabika Kemas RC Sungai Manila di Sandakan untuk melihat pengendalian dan pengurusan kelas prasekolah. Perkataan untuk digunakan sebagai penghubung ayat di dalam ayat tersebut. Baiklah, seterusnya adalah koheren. Seperti yang kita tahu, koheren merupakan suatu kesinambungan antara isi dengan isi dalam suatu struktur ayat. Di sini telah kami nyatakan antara perenggan yang pertama dan juga perenggan yang kedua, isi-isinya telah kami keluarkan. Di perenggan yang pertama, aktiviti kreatif kanak-kanak boleh membantu guru untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara yang mungkin difikirkan atau dirasai oleh kanak-kanak itu. Kreativiti juga memupuk pertumbuhan mental kanak-kanak dengan menyediakan peluang untuk mencuba idea-idea baru dan cara baru untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Di perenggan kedua, kanak-kanak memerlukan banyak peluang untuk bermain kreatif dan pemikiran kreatif. Mulakan dengan menyediakan aktiviti yang berteraskan minat dan idea kanak-kanak. Okey, baiklah, di sini dapat saya nyatakan di perenggan yang pertama ia menyatakan berkaitan kelebihan ataupun kepentingan berkenaan aktiviti kreatif terhadap kanak-kanak. Manakala di perenggan kedua ia menyatakan berkaitan dengan cara untuk menarik minat kanak-kanak terhadap aktiviti kreatif. Jadi di sini di perenggan yang pertama dan juga di perenggan yang kedua dapat kita lihat terdapat kesinambungan antara isi dengan isi di perenggan yang pertama dan juga isi di perenggan yang kedua, di mana perenggan pertama menjelaskan kelebihan ataupun kepentingan, di perenggan kedua pula menerangkan berkenaan dengan cara. Isi yang telah kami keluarkan di perenggan yang pertama dan juga perenggan kedua bukan sahaja menunjukkan kesinambungan antara isi dengan isi tersebut, ia juga menjadikan perenggan tersebut kelihatan lebih berstruktur dan juga merupakan satu ciri perenggan yang baik. Baik, yang seterusnya ialah keutuhan semantik. Seperti yang kita tahu, keutuhan semantik merupakan hubungan yang wujud antara bahagian wacana yang melibatkan hubungan klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Baik, bagi keutuhan semantik yang terdapat dalam penulisan ini ialah keutuhan semantik umum. Jadi, hubungan yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Contoh yang pertama yang kita boleh lihat ialah bagi ayat yang berwarna hijau merupakan sebab, iaitu pelbagai kaedah telah diuji untuk set induksi bagi menarik minat pelajar, dan yang berwarna biru merupakan akibat. Akibatnya, anak-anak tidak sabar apabila waktu aktiviti matematik dan minat serta motivasi pelajar terhadap subjek logik terus meningkat. Ini menunjukkan bahawa kaedah yang telah diuji untuk set induksi itu merupakan sebab, dan akibatnya ialah kanak-kanak itu tidak sabar untuk belajar subjek matematik. Keutuhan semantik yang kedua ialah hubungan sebab dan tujuan. Ayat yang berwarna hijau merupakan sebab, manakala ayat yang berwarna biru ialah tujuan. Sebabnya ialah permainan kreatif adalah bahagian penting dalam masa kanak-kanak dan perkembangan kanak-kanak. Tujuannya ialah melalui permainan kreatif dan imajinatif, kanak-kanak boleh berkembang dari segi emosi, sosial, intelek dan juga fizikal.
Seperti yang kita tahu, keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau makna dalam sesebuah wacana yang melibatkan unsur pengulangan perkataan. Okey, baiklah. Di dalam artikel yang telah kami kaji, perkara yang telah membentuk keutuhan leksikal salah satunya adalah pembuka dan juga penutup. Berdasarkan artikel yang telah kami lakukan analisisnya, kami mendapati bahawa pengenalan merupakan pembuka manakala kesimpulan merupakan penutup. Secara ringkasnya, kolokasi merupakan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait antara satu sama lain. Jadi, kita lihat kepada contoh yang pertama, iaitu kolokasi yang terdapat dalam pengesahan ini ialah menurut Sembeh 2022, hasil karya seni merupakan ekspresi visual tentang sesuatu idea ataupun pengalaman yang terbina dengan kemahiran seperti melukis, percetakan, printmaking, ukiran dan sebagainya. Perkataan yang diwarnakan dengan warna hijau merupakan kolokasi kerana melukis, percetakan dan ukiran merupakan satu kumpulan termasuk dalam kumpulan yang sama, iaitu kumpulan kemahiran. Perkataan-perkataan yang diwarnakan warna hijau itu menunjukkan tugas-tugas bagi warna. Yang seterusnya ialah persamaan leksikal atau sinonim. Persamaan leksikal merujuk kepada perkataan berlainan bentuk atau ejaan tetapi mempunyai maksud yang sama atau hampir sama. Sebagai contoh, kanak-kanak menggunakan keupayaan mereka untuk berfikir bagi menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan pemikiran masalah kritikal mereka apabila bermain dengan mainan dan rakan sepermainan, dan mereka sentiasa ingin mencuba perkara baru dan berbeza mengikut kehendak mereka. Di sini kita dapat lihat perkataan berfikir dan pemikiran merupakan perkataan yang berasal dari kata yang sama, iaitu fikir, tetapi kedua-duanya menghasilkan bunyi dan ejaan yang berbeza. Seterusnya ialah antonim. Antonim merujuk kepada perkataan berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi makna yang berlawanan. Sebagai contoh, hal ini menyebabkan murid kurang berminat dan berkelakuan pasif semasa sesi pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Dalam ayat tersebut, terdapat ayat yang berlawanan iaitu pembelajaran dan pengajaran. Kedua-duanya mempunyai perbezaan ejaan dan juga perbezaan bunyi. Seterusnya ialah pengulangan. Pengulangan bermaksud pengulangan unsur yang sama. Pengulangan juga bermaksud setiap perkataan diulang tanpa mengubah maksud asal. Sebagai contoh, tidak ada yang lebih memuaskan dan memuaskan untuk kanak-kanak daripada dapat menyatakan diri mereka secara terbuka dan tanpa pertimbangan. Di sini terdapat dua perkataan yang diulang iaitu memuaskan. Seterusnya adalah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal secara umumnya seperti kita tahu ia adalah tata bahasa. Di dalam ayat, kita dapat tahu ia adalah keutuhan gramatikal, salah satunya penggunaan penanda rujukan. Jadi penanda rujukan terbahagi kepada dua, kata ganti nama orang dan juga kata ganti nama tunjuk. Untuk kata ganti nama orang, penggunaan mereka, ayat yang terdapat di dalam artikel, salah satunya mereka mungkin dan mungkin tidak sedar tentang kesan tingkah laku mereka sendiri terhadap pelajar mereka yang melibatkan kreativiti. Jadi perkataan mereka ni merupakan kata ganti nama orang yang lebih menjelaskan maksud sebenar ayat. Seterusnya, kata ganti nama tunjuk. Contohnya yang telah kami jumpa di dalam artikel, perkataan ini bermakna belajar bagaimana untuk mendengar dengan teliti apa yang diperkatakan oleh kanak-kanak. Jadi perkataan ini dan ini merupakan kata ganti nama tunjuk yang telah kami jumpa di dalam artikel. Seterusnya, penggunaan penanda penghubung. Seperti yang kita tahu, terdapat 6 penanda penghubung. Yang pertama ialah penghuraian. Contoh penghuraian pertama ialah, selain itu, pengkaji mendapati murid menghadapi kesukaran untuk menyebut nama warna dengan tepat. Baiklah, perkataan selain itu dan seterusnya merupakan salah satu contoh penghuraian yang terdapat dalam penanda penghubung. Penanda penghubung yang seterusnya ialah pengembangan idea. Contoh pengembangan idea yang ditemui di dalam artikel tersebut ialah oleh itu.
Contoh yang pertama, oleh itu, beri perhatian kepada kanak-kanak untuk bermain, merancang dan mengelakkannya dengan bimbingan. Manakala yang kedua, oleh itu, mereka perlu sedar kemungkinan pengaruh mereka terhadap kreativiti pelajar dan dilatih untuk menunjukkan tingkah laku pemupukan kreativiti di dalam bilik darjah. Dapat dilihat, perkataan oleh itu merupakan perkataan pengembangan idea di dalam artikel tersebut. Baiklah, seterusnya adalah keutuhan fonologi. Baiklah, keutuhan bermaksud sesuatu yang utuh, tegak, sempurna dan tiada kecacatan. Manakala fonologi pula bermaksud bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Jadi keutuhan fonologi ni biasanya kita dapat dilihat dari segi hentian suara dalam wacana lisan, hentian suara, intonasi suara dan juga nada suara. Tapi berbanding pada wacana tulisan, dalam penggunaan unsur-unsur paralinguistik iaitu alat-alat yang memperjelas lagi persembahan wacana. Biasanya dalam wacana tulisan ni kita guna penggunaan tanda baca seperti nokta, koma dan juga tanda soal dan sebagainya. Jadi untuk penggunaan tanda nokta, contoh yang telah kami kaji dan analisis berdasarkan penulisan artikel tersebut ialah contoh yang pertama, peserta kajian terdiri daripada 10 orang murid. Nokta. Seterusnya, kanak-kanak kurang memberi tumpuan ketika berada di dalam kelas. Okey, kedua ayat ini menunjukkan bahawa ayat tersebut kedua-duanya adalah pernyataan. Seterusnya, penggunaan tanda koma. Contoh yang pertama, dalam praktikum yang dijalankan, pengkaji telah menggunakan strategi tradisi yang mana strategi tersebut semakin kurang berkesan. Yang kedua, melalui permainan kreatif dan imajinatif, kanak-kanak boleh berkembang dari segi emosi, sosial, intelek dan juga fizikal. Okeylah, kedua-dua isi yang telah kami dapati daripada penulisan tersebut menunjukkan bahawa ayat ini lebih mudah difahami apabila tanda koma diletakkan pada setiap ayat agar ayat itu lebih mudah difahami dan lebih jelas. Okey, kemudian penggunaan tanda titik bertindih. Contoh yang pertama, tujuan kajian adalah untuk menilai tumpuan kanak-kanak prasekolah sewaktu berada di dalam kelas. Yang kedua, rajah 2. Peserta mengambil satu kad warna yang digemari dan dikehendaki menyebut bentuk tersebut ketika melompat pada warna yang sama. Jadi dapat kita lihat di sini, penggunaan titik bertindih menunjukkan ayat seterusnya, isi huraian yang berada di selepas titik bertindih itu merujuk kepada isi yang sebelumnya. Seperti contoh, tujuan kajian itu adalah isi yang kita mahu ketengahkan, manakala menilai tumpuan itulah huraian untuk tujuan kajian tersebut. Baik, yang seterusnya kejelasan. Kita tahu bahawa setiap penulisan mestilah jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Jadi, melalui analisis kami terhadap artikel ini, penulisan ini amatlah jelas kerana strukturnya yang tersusun dan ayat-ayat yang telah ditulis ataupun yang telah disampaikan kepada pembaca amatlah jelas dan mudah untuk difahami oleh pembaca. Panduan dari aspek penulisan dan rujukan yang betul membantu pelajar menulis penulisan mengikut gaya penulisan dan rujukan yang betul dan terkini, iaitu APA edisi ke-7. Sebagai contoh, bakar, R titik, A titik, dan daulai, A titik, F titik mewakili nama penulis. Manakala 2022 pula mewakili tahun penerbitan. Dasar-dasar kependidikan pula mewakili tajuk artikel tersebut. Dan seterusnya, Perdana Publishing, kelompok penerbit Perdana Mulia Sarana merupakan syarikat penerbitan artikel tersebut. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa penulisan ini amatlah baik kerana menepati keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Terdapat kejelasan dalam penulisan tersebut. Penulisan ini juga tepat dan menepati format APA edisi yang ke-7. Dari segi sumber rujukannya, penulisan ini amatlah teratur dari segi isinya dan isi-isi yang disampaikan amatlah tepat dan dapat menambat hati pembaca.